Kadar skim subsidi harga padi RM500 per tan mulai esok. Ratusan keluar mengundi awal lebih 90%. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Mulai esok, kadar skim subsidi harga padi SSHP dinaikkan daripada RM360 per tan kepada RM500 per tan. Berita baik buat golongan pesawah itu diumum Perdana Menteri pada Majlis Sentuhan Agro Madani Negeri Perak. Ini kenaikan terbesar dalam sejarah. Kenaikan yang paling akhir masa Anwar Ibrahim Menteri Kewangan dulu. Alhamdulillah dia jadi Menteri Kewangan sekarang dan kita naik dari 360 kepada RM500. Maknanya pesawah secara purata akan mendapat RM1,700 satu metrik tan. Peningkatan itu bakal melibatkan perbelanjaan RM1 bilion setahun dan bagi menyelesaikan masalah pemutuan padi, Perdana Menteri berkata perbincangan bersama Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan akan dilaksana bagi menempatkan pegawai pertanian di kilang padi swasta khusus bagi memantau proses tersebut. Keperluan bagi mengelak pengilang bertindak sesuka hati tanpa mengikut standard ditetapkan. Pengumuman Perdana Menteri itu disifatkan kelegaan kepada pesawah negara yang terkesan dengan peningkatan kos pengeluaran padi. Bagi saya ini satu pengumuman yang besar dibuat oleh Perdana Menteri dan kita mendengar keluhan daripada para petani yang begitu lama dan hari ini insya-Allah keluhan mereka itu dapat tunaikan, walaupun saya yakin bukan puas hati sepenuhnya, tapi sedikit melegakan para petani, khasnya petani yang membuat usaha-usaha yang kecil. Pesawah padi ini adalah orang yang terkebawah, yang B40, dan apabila mendapat berita ini sudah tentulah ianya satu penghargaan, satu rezeki lah kepada pesawah-pesawah. Memandangkan dengan keadaan kos peningkatan pengusaha sawah dengan penaikan harga racun, dengan kenaikan kos-kos upahan harian di Bendang sana, pihak petani mengucapkan syukur alhamdulillah atas kenaikan ini, menampung kos-kos yang telah dinaikkan ini. Jadi kali lagi ya saya ucapkan terima kasih pada kerajaan. Sangat-sangat membantu kan untuk pesawah yang kerana pada waktu ini kos semakin meningkat dalam pengeluaran dan dengan adanya bantuan tersebut maknanya dapat mengurangkan tekanan kepada petani lah. Para petani di Kedah turut menyambut baik pengumuman kenaikan kadar skim subsidi harga padi SSHP tersebut. Saya ni sebagai petani cukup bersyukur pada Tuhan lah. Sebab dengan hasrat yang disampaikan oleh Yang Berhormat kita, kenaikan harga daripada 360 subsidi itu kepada RM500. Dan semoga saya bersyukurlah supaya Tuhan panjangkan umur beliau sehingga dapat menjayakan lagi petani-petani. Kita rasa bersyukurlah. Kita harap dengan bantuan kenaikan harga subsidi padi ini dapat membantu para petani supaya dapat membantu mereka dalam menjalani kehidupan seharian. Sokongan rakyat kepada gabungan PH dan BN semakin meningkat berbanding tahun lepas. Perdana Menteri juga mengakui rakyat kini bijak menilai berdasarkan politik semasa, termasuk menilai kesahihan berhubung fitnah melibatkan ancaman terhadap Islam. Dari segi keputusan rakyat, setakat yang saya lihat memang ada satu kemarahan. Kalau banding dengan tahun 2022, sambutan rakyat itu jauh lebih baik sekarang. Harapan dan Barisan Nasional. Jadi sebab dulu dia dengar yang semua negatif. Anwar akan tarik balik hak orang Islam, akan bagi skirt. Ini dia fitnah jadi budaya, jadi orang percaya. Sebahagiannya dah tengok tak jadi. Pelajar-pelajar tak pakai skirt sekarang. Jadi saya itu merubah sikit.
Perdana Menteri terdahulu mengadakan sesi ramah mesra bersama penduduk Sungai Bakap di Simpang Ampat dekat Nibong Tebal, Pulau Pinang. Baik, peratusan keluar mengundi undi awal bagi PRU DUN ke-15 serta PRK Parlimen Kuala Terengganu merekodkan lebih 90. Sehingga pusat pengundian awal ditutup, 72,554 daftar pemilih terdiri daripada anggota polis, tentera dan pasangan telah melaksanakan tanggungjawab masing-masing. Manakala bagi PRK Parlimen Kuala Terengganu, 95.47% pengundi awal menunaikan tanggungjawab. Kenyataan Setiausaha SPR Datuk Indra Ikmaruddin Ishak memaklumkan Kedah dan Terengganu mencatatkan peratusan paling tinggi dengan masing-masing 96.02% dan 95.91%. Diikuti Selangor 95.87%, Pulau Pinang 95.01%, Negeri Sembilan 94.05% dan Kelantan 93.9%. Proses undi awal melibatkan 49,660 anggota tentera dan 47,728 anggota polis bersama pasangan masing-masing di 6 negeri. Manakala pengundian awal bagi PRK Kuala Terengganu melibatkan 1,362 anggota polis dan 35 anggota tentera bersama pasangan. Kesemua 260 pusat mengundi awal dengan 377 saluran ditutup 5 petang tadi. Turut ditutup 3 pusat mengundi awal di Ibu Pejabat Polis Kontingen Terengganu bagi pilihan raya kecil Parlimen Kuala Terengganu yang berlangsung serentak. Di Kedah, anggota polis serta isteri menunaikan tanggungjawab melibatkan 38 saluran dan 21 pusat pengundian. Proses pengundian awal turut melibatkan anggota tentera dan pasangan. Di Negeri Sembilan, anggota polis dan tentera menunaikan tanggungjawab masing-masing dengan keseluruhan anggota berdaftar seramai 26,000. Di Selangor, 68 pusat pengundian awal melibatkan 93 tempat mengundi awal dibuka. Panglima Medan Barat Tentera Darat Lieutenant General Datuk Tengku Muhammad Fauzi Tengku Ibrahim turut hadir di pusat pengundian Kem Sungai Buloh. Di Pulau Pinang, anggota polis bersama pasangan serta anggota tentera dan pasangan turut menunaikan tanggungjawab masing-masing. Di Terengganu, 6,957 pengundi melibatkan anggota polis, tentera serta pasangan menunaikan tanggungjawab di 29 pusat pengundian membabitkan 35 saluran. Di Kelantan, Ketua Polis Negeri Datuk Muhammad Zaki Harun bersama anggota turut menunaikan tanggungjawab. Mana-mana pihak khususnya calon bertanding sekali lagi diberi amaran tidak memainkan isu berkaitan 3R dalam baki kempen. Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Ayub Khan Maidin Piche ketika memberi amaran berkenaan bagaimanapun berkata setakat ini tiada laporan polis diterima berkaitan isu itu di Selangor. Benda ini berterusan sehingga habis election nanti, sehingga habis pengundi 12 Ogos kita harap tidak ada isu dengan 3R yang dibangkitkan oleh ahli-ahli politik. Tak kira pada politik sebelah mana, kan, dua belah pihak. Jangan mengeksploitasi dengan menggunakan isu-isu 3R dalam kempen itu. Kalau ada, kita akan tindakan tegas. Beliau turut dimaklumkan 518 laporan diterima Polis Selangor berkaitan PRU DUN ke-15 dengan 20 kertas siasatan dibuka setakat 20 Ogos lalu. Pakej 5G Rahmah dan insentif Postpaid Rahmah penjawat awam akan mempercepat transformasi 5G di negara ini. Ketua Program MBA Putra Business School Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif yakin menerusi penjimatan ditawarkan lebih ramai rakyat dapat memiliki peranti dan menikmati perkhidmatan internet di bawah harga pasaran. Akan juga membolehkan lebih ramai rakyat menggunakan capaian internet ini untuk pelbagai maksud, untuk keperluan seharian, untuk keperluan kerja
dan juga untuk menambahkan hasil pendapatan melalui perniagaan atas talian dan sebagainya. Secara tidak langsung, inisiatif ini akan dapat memacu ekonomi madani yang boleh mampu mengurangkan beban ekonomi rakyat pada masa yang sama, merapatkan jurang digital di antara penduduk. Inisiatif tersebut akan turut memberi manfaat kepada penyedia perkhidmatan telekomunikasi serta 2 syarikat pengeluar peranti menerusi pertambahan pelanggan. Pakej 5G Rahmah dan insentif postpaid Rahmah penjawat awam akan dilancarkan pada 31 Ogos ini. Kumpulan sasar pula senada. Pakej 5G Rahmah dan insentif postpaid Rahmah penjawat awam bertepatan dengan tuntutan kerja yang memerlukan capaian internet pantas. Satu pakej yang baik untuk kami penjawat awam untuk memudahkan kami menjalankan tugaslah, terutama sebab ia merupakan pakej 5G. Memang kita sekarang ni di era yang cepat, orang kata 8 saat lah kan, teknologi itu berkembang. Jadi dengan pakej yang diberikan ini sesuatu yang baik untuk kami dan disambut baik oleh kami penjawat awam. Alhamdulillah, sebagaimana yang kita sedia maklumkan, kat mana sajalah ni, apa saja kerja yang kita buat, yang kita lakukan, semua memerlukan internet. Jadi dengan pakej yang ditawarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital ini, alhamdulillah ia memberi satu yang terbaiklah juga untuk kita. Pakej 5G Rahmah ni sangat membantu untuk golongan yang macam saya, penjawat awam, dan saya sangat berterima kasih kepada YB kita, Menteri Komunikasi dan Digital, yang sudi membantu ketika kami memerlukan, dan saya sangat memerlukanlah pakej ni untuk menyelesaikan segala masalah yang saya hadapi dalam membuat kerja lah dengan menggunakan internet. Jom rakyat Malaysia, kongsikan idea-idea anda mengenai cadangan dan pandangan tentang Belanjawan 2024. Kongsikan bersama kami di belanjawan.mof.gov.my. Jom kita bergerak ke arah Malaysia yang lebih baik. Bertemu kembali, pemain industri minyak sawit disaran terus meneroka potensi serta memaksimumkan amalan pengoperasian mapan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof yakin industri yang menjadi tonggak sektor peladangan itu berupaya menyediakan peluang pekerjaan selain penyumbang kepada KDNK. Malaysia's economy grew at 5.6% in the first quarter of 2023 or Q1 2023, which also saw an increase of 5% in the palm oil sectors from 9.5 billion ringgit in the first quarter of 2022 to 10 billion ringgit in quarter 1 2023. Beliau turut menyarankan operasi penghilangan minyak sawit menggunakan strategi serta kaedah inovatif dalam memberi nilai tambah kepada rantaian pengeluaran minyak sawit. Langkawi memerlukan penganjuran program bersifat nasional atau peringkat antarabangsa setiap bulan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, ia bagi memastikan ekonomi penduduk Langkawi yang bergantung kepada sektor pelancongan terus berkembang maju. Tambah beliau, Langkawi tidak boleh hanya bergantung kepada program yang bukan setiap masa diadakan seperti pameran maritim dan aeroangkasa 5 yang diadakan setiap 2 tahun sekali. Kita mahu di Langkawi ini mesti ada domestic tourism atau pelancongan domestik, dan saya minta Dato' Nazif untuk berunding dengan Menteri Pelancongan dan saya akan bantu buat program peringkat negara, peringkat antarabangsa tiap-tiap bulan di Langkawi supaya orang lebih ramai datang.
Malaysia mengenal pasti pertumbuhan hijau sebagai strategi untuk melaksana matlamat pembangunan mapan SDG serta menangani perubahan iklim dan cabaran alam sekitar di rantau Asia Tenggara. Langkah itu antara lain merupakan usaha mempromosikan tema pertumbuhan mapan serantau bagi memperingati Hari ASEAN ke-56. Pada masa sama, selari dengan hasrat persatuan negara-negara Asia Tenggara ASEAN untuk menyokong keamanan global, keselamatan, kemakmuran dan pembangunan mapan terutamanya dalam aspek kitaran ekonomi serantau. In this context, we must ensure that our growth narrative is one that embraces the principles of sustainability, inclusivity, and shared prosperity. Our goal should not just be a story of economic success, but also of cultural preservation, environmental protection, and social justice. Datuk Seri Zamri berucap pada majlis sambutan Hari ASEAN ke-56 di Universiti Islam Antarabangsa Gombak. Gaji dan upah pekerja dalam sektor pembuatan meningkat 3% tahun ke tahun kepada 8 bilion ringgit pada Jun lalu. Manakala purata gaji dan upah bulanan bagi setiap pekerja naik 9% kepada RM3,432. Bagaimanapun, nilai jualan bagi setiap pekerja susut 5.9% kepada RM62,853. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin menyatakan bagi tempoh sama sektor pembuatan mencatat pertambahan pekerja sebanyak 2.1% menjadikan bilangannya sebanyak 2.35 juta. Sementara itu, nilai jualan sektor pembuatan Jun lalu turun 4% setelah merekodkan pertumbuhan positif 3.3% pada bulan sebelumnya. Penurunan dipengaruhi terutamanya oleh subsektor makanan, minuman dan tembakau yang mencatatkan penurunan 2 digit bagi 3 bulan berturut-turut. Merumuskan prestasi bagi separuh pertama 2023, jelasnya nilai jualan sektor pembuatan mencecah RM888.6 bilion, tumbuh 3.5% berbanding tempoh sama tahun sebelumnya.